Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia Tuan Imam, barisan jawatan kuasa Hulu Balang, Surau Jannatul Firdaus, PPAM Seruling, Presin 5, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Oh, macam tu. Lengkap alamatnya, tak sosek lah kan? Rombau tak sosek Putrajaya lah kan? Alhamdulillah. Pada malam ini kita membincangkan topik yang tak pernah, orang kata, tak pernah basi lah kan? Iaitu tentang kekeluargaan, keluarga bahagia. Sebab ada orang walaupun dah kahwin sampai berpuluh tahun, masih lagi kita cari-cari apa maksud bahagia. Itu sebab selalu disebut, jangan diajar anak isteri keluarga kita ini tentang kaya. Jangan diajar tentang kaya, tapi ajarlah mereka bagaimana nak bahagia. Kenapa? Kerana akhirnya kita semua menyedari bukan semua perkara boleh dinilaikan dengan harganya. Akhirnya orang akan tanya, kau bahagia tak? Soalannya. Kayak kalau datang yang berburak tanya, kau bahagia tak? Dah lah, susah nak cakap. Setakat ni kita susah nak jumpa. Setakat ni kalau berburak dengan kawan, kau macam mana? Kahwin macam mana? Tak pernah macam orang beli kereta lah. Orang beli kereta kan, macam mana kereta okey? Okey, terbaik, laju, cantik, dalam dia lebar. Beli kereta. Motor macam mana motor? Motor okey, tapi dia ni sikit, tapi alhamdulillah lah, jimat. Kahwin macam mana? Boleh lah. Macam mana? Kebanyakan macam tu lah tanya. Kahwin lagi? Boleh lah. Kau bahagia tak? Susah nak cakap. Anak kau berapa orang dah? 7. Tak bahagia dia. Tengok anak memanglah. Tengok ayat ni. Tengok anak memanglah. Makna macam mana pengukuran bahagia tu? Sebab bahagia bukan letak kat bilangan anak. Ada orang cakap anak dah 10, takkan nak bercerai lagi. Jangan cakap. Bercerai atau tidaknya satu hubungan suami isteri ni bukan tertakluk pada berapa anak kita ada, berapa gaji yang kita ada, ya? Rumah macam mana yang kita ada, rumah 3 bilik ke 4 bilik dekat PPAM Seruling tu. Bukan tengok tu berapa lot parking yang dia ada. Tak kan? Yang diukur akhirnya dekat hati dia. Mak ayah kita dulu kereta pun tak ada. Kereta pun tak ada. Sehingga arwah abah saya dulu mana ada kereta, tak ada. Sampai sudah kan, sampailah pak saudara seorang suruh sambung, mari ambil je kereta tu. Dia dah habis bayar, suruh bagi pakai. Tidak, mana tak ada. Motosikal tapi bahagia. Nak kata bahagia tak adalah sampai I love you, you love me. Tak pernah dengar pula mak dengan abah I love you tu. Tak ada pula. Jangan sekarang ngada. Kan? Bahagia ni kat mana? Ukur kat mana? Tanya perempuan tak? Kadang-kadang bila tanya perempuan, bahagia kat mana? Facebook. Apa yang ditunjukkan dalam tu bahagia. Senang betul hati bila dapat tunjuk dalam Facebook. Betul tak? Pasal nak orang lagi. Bahagia sangat dia, baru dia capai achieve KPI bahagia tu bila dapat tunjuk dengan orang. Itu masalah hari ni. Dulu-dulu waktu kita cuci gambar lah, gambar family kita, beli Kodak, beli Fuji film yang 36, 24, 10, tengok kemampuan. Cuci-cuci ya, gambar tu. Ada yang jadi, ada yang bergerak. Yang jadi tu, ada ke kita loket kat papan kenyataan surau biar semua orang tengok? Tak ada pun. Simpan. Susun elok, letak dalam lemari. Ahli keluarga je tahu. Nak tengok gambar, ambil zap tengok.
Bergaduh yang ambil tengok. Tak jadi gaduh. Contohlah. Jadi rumah tangga yang bahagia memang idaman semua orang. Tak ada siapa. Tak ada tahu yang kahwin. Yang kahwin, aku kahwin ni dapat bahagia, dapat 2 minggu jadilah. Tak ada. Semua orang kalau boleh nak selama-lamanya. Orang perempuan lagi lah pula kan. Perkahwinan tu satu perjudian pada dia. Dia kan boleh kahwin banyak kali. Nasib-nasib lah. Ada. Orang kahwin, cewek kahwin ada. Tapi kalau boleh dia tak nak. Orang lelaki pula ni lain. Optionnya open. Okey, ayat kata menghasut penceramah ni. Tak beza kan? Memang beza. Maka rumah tangga yang bahagia tak akan dapat wujud selagi mana tak ada proses pembelajaran pada setiap ahli di dalam keluarga. Itu sebab bila tersebut institusi keluarga, institusi pendidikan, institusi kerajaan, kita sebut kan. Institusi itu apa? Institusi adalah merupakan struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi, barulah dia dinamakan institusi. Oh my, tak sampai nyalin dah. Kalau tanya saya lagi dah lain bunyi dah. Maknanya institusi merupakan struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara ahli-ahli organisasi. Maknanya semua kena ada fungsi. Itu sebabnya waktu PKP, lockdown dan itu, banyak pasangan bercerai-berai. Apa sebab? Bergaduh lagi teruk. Kenapa? Selama ni marah, berpisah, atau jangan jumpa, berkojo. Berkojo jangan balik, 2-3 hari balik, okey pula. Ni bila dah hari-hari duduk rumah bergaduh pula. Kan? Dulu heboh abang bila nak cuti, syik-syik camah, contohlah. Kan? Sekali PKP hari-hari duduk rumah. Kan? Contohlah. Dulu bekerja syik-syik outstation lah. Sekali duduk rumah. Baru tahu. Yang suami lah baru tahu keadaan isteri macam mana. Alangkah baiknya kalau itu dijadikan medium, satu platform untuk berusaha menyelami apa yang dialami oleh pasangan kita selama ini. Lah abang macam ni abang meeting ya. Macam ni abang kerja ya. Macam mana? Itulah, cuma selama ni dekat office lain lah. Ni kat rumah susah lah sikit. Lain pun macam siput lah. Susah lah sikit ya ke. Kesian tengok isteri abang ni. Dah lah masak, layan anak lagi, PDPR pun tengok lagi anak. Aduh, minta maaf abang pun tak terbuat macam tu. Kalau macam tu senang. Yang lelaki dia mengangkang kat rumah tu salah. Yang bini yang tahu kan. Bini lah. Bini pun kerja juga. Dia dah lah kerja, dia kena masak, dia kena cari barang. Kan? Contohlah. Ya? Kenapa? Sebab itu. Maknanya kita kena tengok balik proses pembelajaran berterusan. Itu sebabnya proses pembelajaran berterusan 3 dalam rumah tangga ni. Pertama, kita tak akan kenal pasangan kita melainkan kita dah kahwin dengan dia. Itu pertama. Yang sebelum kahwin tu sama, dia suka kalau apa, pink, sama lah kita. Dia suka makan apa? Saya suka yang pedas-pedas. Ya Allah, kita ditakdirkan bersama. Wah, kawan tu sambalin buasi semua dah. Sebelum kahwin semua aku. Tapi bila dah kahwin baru tahu. Itu sebab proses mengenali ini berterusan. Itu yang kedua. Proses mengenali berterusan. Itu basic lah kita kena ingat. Pertama kita takkan kenal pasangan kita. Kan? Melainkan kita dah kahwin dengan dia. Kedua, proses mengenali itu berterusan. Itu sebab sampai sekarang masih ada orang walaupun dah berumur, dia boleh mengadu dengan imam tu. Imam, saya pun tak faham dengan bini saya tu. Nampak? Dah tua tu. Berapa tahun kahwin dah? 30 tahun. Tak faham ni. Tak faham. Orang perempuan pun sama. Kadang kita pening lah lelaki. Apa dia nak pun tak tahu. Nampak? Proses tu berterusan. Nak pula perangai berubah-ubah. Dulu sebelum kona dengan geng-geng surau kat seruling ni lain. Bila dah kona lain pula. Dah pandai mengeter pula dia. Dulu tak ada. Dah mengeter macam idea pula dapat. Kan? Contoh lah. Jadi kita kena faham bahawa proses kita ni nak mengenali ni adalah berterusan. Maka Islam memerintahkan agar manusia yang bernikah hendaklah menguruskan keluarganya agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah
tentulah bukan perkara yang mudah. Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah Ta'ala itu ayat ni semua dah tahu dah. Surah Ar-Rum ayat 21. Allah Ta'ala jadikan pasangan-pasangan tu, isteri-isteri tu dari jenis kamu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan tenteram kepadanya. Dan dua bini tenang betul bukan lagi kusut. Balik rumah tengok muka bini separuh masalah selesai. Ini nampak muka bertambah masalah. Wah, kacau. Dia bukan kira cantik tak cantik ya. Bukan kira cantik tak cantik. Sebab Allah Ta'ala bagi mata kita ni semua berbeza-beza. Tu hebat, maha hebat Allah jadikan mata kita tak sama. Kita tengok perempuan, oh lawa lah perempuan tu. Yang kawan kau buta kawan dia. Sebab pada dia perempuan tu muka tak boleh belah. Istilah budak Putrajaya. Muka dia tak boleh belah weh dia kan. Kadang orang perempuan pula nampak laki dia handsome. Apa sebab dia pilih perempuan macam tu jadi bini dia? Sebab mata tak sama. Jadi yang penting muka ni sebenarnya Allah Ta'ala dah jadikan berbeza-beza. Tapi bila balik suami, bagilah wajah yang menggembirakan. Suami dah lah ponek ni muka macam ni kan. Sampaikan suami tukarlah ringtone ke handphone tu. Oh, bunyi imau letak. Kan? Jangan macam tu. Jadi makna kata cenderung dan tenteram. Dia balik rumah dia rasa tenang. Dia kalau dekat luar pun nak balik lah. Lambat dah. Nak balik rumah. Takut bini yang kawan tu apa pula. Dah, bukan takut bini. Kesian bini aku kat seorang tak ada teman kat rumah. Sebab dia pun balik. Makan anak-anak ada. Anak pun dah tidur dah time ni. Kita orang memang biasa bertukar-tukar fikiran. Macam-macam idea dapat. Tak ada hal orang nak cakap-cakap. Kenapa kita nak membuktikan pada orang lain ni kita takut bini ke tidak? Kan? Sampai sanggup kau tampah baju beras kita beli mahal. Wah, tahu mana kan? Perlu ke membuktikan beras tu kita beli? Kan? Beras kita beli, Ustaz. Ayat orang tu. Memanglah beras kita beli, tapi umumnya tu kita masak ada. Tu okey tu. Ada seorang lagi lah. Memanglah beras dia beli, duit saya bagi dah. Lagi tahu. Lagi malu kan. Masih itu. Itu bukan isu siapa beli, siapa tak beli kan. Dan kenapa ketenteraman ini? Ketenteraman ini sebab keadaan di rumah. Keadaan ahli keluarga. Kita tanamkan, kita suburkan perasaan kasih dan sayang. Itu yang disebut dalam surah Ar-Rum ni. Tenteram, kasih dan sayang, dan juga belas kasihan. Mawaddatan wa rahmah. Mawaddah tu kita boleh sebut kasih sayang. Sebenarnya rahmah ni lebih kepada dalam hubungan tu belas dan kasihan. Bukan kata kita kasihan tak. Belas dan kasihan tu maknanya kita tak sanggup tengok ahli keluarga kita tu susah. Tu dia. Tu sebab seorang ayah tak tahan bila anak cakap nak buku. Tak tahan dia. Nak buku, cikgu suruh beli buku matematik. Lah. Tak ada ke buku matematik ni? Tak ada. Dah siap-siap. Duit minta dengan mak. Settle. Bukan susah pun. Ayah tak sampai hati tengok anak susah. Pitang duit minta dengan mak tak tahan. Kan? Tak maksudnya macam tu lah. Ya. Itu keadaannya. Dia tak sanggup tengok. Bila tengok isteri dia tu, teruk bila dia perhati je. Sambil-sambil dia baca surat khabar ke main handphone tu dia tengok. Dah sian masuk kain. Masuk daun washing. Macam matilah kau. Macam tu lah. Dia tak cakap, tapi dia mengontak-ngontak. Orang perempuan jangan ingat lelaki tak faham tu. Dan kau mengontak ke kuali ke dapur tu orang faham. Cuma lelaki ni dia buat bangap ya. Dia buat tak faham macam tu kan. Nah tu orang lelaki dia boleh buat tu. Dia macam dia koma kan. Dia boleh buat dia koma. Dia buat tengok TV tu macam orang oksigen tak sampai ke otak.
Yang orang perempuan kalau tang. Dia nak suami tanya, pasal tu, tak ada apa-apa. Dia nak jawab, tak ada apa-apa. Dia macam dia nak jawab tu, biar kita faham, bila perempuan cakap tak ada apa-apa tu, ada tu. Tapi bila lelaki malas nak dengar ayat tu, itu yang dia buat koma tu. Memang tahap yang kritikal lah. Paras oksigen ni memang bawah 15% lah. Macam tu lah kira. Kan? Jadi kalau suami tu ada hati timbang rasa dia nampak isteri dia ni penat ni, kesian dia. Ni Long cakap dengan mak, hari ni tak payah masak, malam ni makan kat luar. Itulah momen yang paling meriangkan bagi seorang ibu cuti umum ibaratnya. Dia dah keluar ikan, dia sumbek balik dalam petai tu. Gomar dia. Tiba-tiba elok dah. Abang, ya ke anak cakap nak makan kat luar? Cik, nampak? Iya, korang ni silat macam ni pun kau tak faham. Kan keluar, betul nak makan kat luar? Betul, bontang tikar kat luar tu lah. Lawyer buruk tahap gambar nak kira. Tak ada lah, yelah siap lah kita makan kat luar. Kan? Macam tu lah. Kan? Dan kalau kita tengok, nak menjadikan rumah tangga ni sakinah, mawaddah dan rahmah ini tentu bukan perkara yang mudah, tetapi bukan bermaksud mustahil. Ya boleh diwujudkan. Yang jelas, rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah proses berterusan dan harus dipertahankan. Bukan sekali tercapai dan terus menerus akan ada di setiap pasangan. Kadang-kadang dia bahagia, tapi bila dibiarkan, dia jadi tak bahagia. Kadang-kadang dulu masih susah bahagia. Time duit tak ada, kongsi seorang sikit. Tapi bila ada duit, dia lupa. Ada juga. Manusia kadang-kadang dia boleh tahan nikmat susah, tapi dia tak boleh tahan nikmat senang. Terus ada orang perempuan lah, dia berbincang sesama dia tanya, sebenarnya pada pandangan dia kata kan, dia bincang dengan kawan dia kata apa? Sebenarnya lelaki ni biar dia komitmen dia tinggi. Duit dia, bila dia hutang banyak, dia tak ada fikir nak kahwin lain. Siapa yang tahu? Jangan kita letak teori. Ingat ya, ajal, maut ni semua tangan Allah Ta'ala. Kita ni hanya mampu buat strategi-strategi yang sebenarnya akhirnya kita terlupa kata penentu yang akhirnya datang daripada Allah. Kau nak bahagia, cari lelaki yang tagap sikit. Gaji kurang-kurang 5,000, 10,000. Jangan macam tu. Dulu Husam bin Nuh, dia ada hamba dia. Dia ada seorang hamba. Hamba dia ni, dia suruh apa? Apa nama dia? Lupa dah nama dia. Tapi hamba ni golap betul. Muka golap gelita betul lah. Memang kalau hitam tu panggil metalik betul lah. Dia ni hamba. Jadi Husam pun cakap kat dia. Dia kata, Husam bin Nuh kata, tuan ni aku nak pergi merantau urusan perniagaan selama 3 bulan. Kau tolong jaga ladang buah aku. Nanti lepas aku balik besok, kan, kau pastikanlah ladang buah ni keadaan yang elok dan teratur. Baik tuan. Dia pun balik. Mubarak nama dia. Mubarak nama dia, ingat nama dia. Kau tunggu Mubarak aku balik. Baik dia. Balik je Husam bin Nuh ni, dia kata, bonek betul perjalanan, macam-macam urus niaga aku buat, dia tu. Ni nak tanya kau Mubarak. Sekarang ni kau jaga 3 bulan dah kan ladang ni. Betul tuan. Kau sekarang pergi ambil 3 biji buah ni. Kau cari 3 biji yang paling manis sekali, kau bagi kat aku. Dia pun potik 1, potik 2, potik 3, bagi dia. Jadi tuan Husam ni pun makan. Yang pertama masam. Bondo ni masam. So yang kedua pun masam. Yang ketiga pun masam. Apa bondo kau ni Mubarak? 3 bulan aku bagi kau jaga ladang aku. Kau tak tahu ke mana manis mana masam. Demi Allah, kau pesan ke aku suruh jaga ladang limau ni, kau tak pernah suruh aku rasa. Macam itulah amanah Mubarak ni. Yang mana? Cuba kalau kita 3 bulan jaga ladang limau. Limau kayu Cina kat tu. Dengan sebakul-sebakul balik. Ni kebetulan kau nak jaga kan. Nadanya. Ada kan? Tak ada rasa bersalah tu dah. Bukan senang, termasuk yang bercakap ni.
Belum tahu dia dah. Depan mata kan. Jadi dia tanya, Mubarak, aku ni nak cari menantu. Anak aku anak perempuan. Apa pandangan kau? Wahai Tuan, kalau Tuan nak cari, dia kata, nak cari menantu ni, Tuan janganlah cari kerana rupa dia. Sebab itu perangai orang Nasrani. Oh, jangan buat rupa, tu perangai orang Kristian. Nak cantik-cantik, ya biar anak cantik. Jangan kau cari disebabkan keturunannya. Sebab itu perangai orang Yahudi. Yahudi penting keturunan. Jawa nak cari Jawa. Jangan macam tu. Tahu macam saya? Jawa macam peminang. Jadi janang. Tu yang muka macam Pan Asia tu. Macam ayat kan. Ya. Boleh. Lepas tu jangan kau cari kerana harta. Kan itu tanda orang gila dunia. Nampak ayat ni. Habis nak cari macam mana? Carilah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Cari. Tak ada yang dijumpa suai. Macam ni lah Mubarak. Kau lah kahwin dengan aku. Lebih kahwin. Walaupun hitam kan. Tapi dia tak menyakitkan nanti. Muka handsome, mengangkang, tidur tak berkojo. Tak sakit ke jiwa kita tengok kan. Itu cerita kan. Biar ada muka tak handsome kan. Tapi tu sebab kata walaupun muka lelaki tak handsome, muka bini tak lawa, apa susah-susah, tutup lampu sama. Mokak-mokak apa kan. Tu dah cerita. Dia kan. Tu sebab Nabi kata, kalau nak cari calon ni, kalau nak cari pasangan ni, pertama tengok dari segi rupa dia, li jamaliha, sebab nak ngadap dia bukan sehari dua. Jangan tengok mata mak ayah tu, tanya mata budak tu. Kan? Macam ni lawa tak? Tengok kecantikan dia. Dia tengok keturunan dia, tengok dari segi harta dia. Bukan sebab boleh mengojorkan harta orang tu, tak, paling tidak ringan dan sikit. Tengok. Dan yang keempat, tengok dari segi agamanya. Kalau tak ada pun, memang tak ada yang sempurna kan. Kalau tak ada, paling tidak lihatlah agamanya. Sebab apa? Bila ada agama, ada iman, ada takwa ni, yang lain tu boleh adjust. Muka tak lawa, tepek-tepek, orang lawa. Nampaklah, baru tadi asisten saya baca berita suntik serum kek punggung, langsung mampu. Kek punggung apa kejadah kau nak buat apa? Kau nak bosarkan kau nak kocian. Kau nak apa? Parah tuan. Orang sekarang kan. Tu satu hal kan. Muka boleh aja. Tepek lawa deh. Marin tudung kan. Macam mana sekarang tudung dah macam-macam. Tudung oning. Ada bumbung depan. Lagi korek, lagi bagus. Kalau yang letak zinc, mana? Tak hujan tahu dah. Kan? Lepas itu dari segi harta, mungkin dengan berkat ketaatan pada suami, kepada Allah dan Rasul pada suami, dan suami pula menjaga keluarga dari segi agama, murah rezeki dia, boleh adjust. Keturunannya mungkin keturunan yang tak baik, betul. Mungkin dulu mak ayah hai penyamun, mak ai kojo tak elok, mungkin, tapi tak semestinya. Mungkin dengan perkahwinan itu, dengan didikan yang baik, dapat membentuk keturunan yang baik-baik. Itu yang kita nak cerita. Kan? Macam itulah. Jadi, siapa mana pun tetap berbalik kepada agama. Kan? Jadi, keutuhan keluarga ini, kalau kita nak dapatkan keluarga yang bahagia ini, kita kena tengok apa? Yang pertama, tengok kesatuan. Kesatuan apa? Maksudnya tengok dari segi rapatnya. Hubungan dalam keluarga itu penting. Tapi kita kena ingat, rapat dalam keluarga sahaja tak cukup. Dia mesti baik dengan apa? Dia kena ada bi'ah salihah. Itu maknanya dia kena ada pergaulan yang sempurna dan baik juga di kalangan masyarakat. Sebab dia akan sama saling lengkap melengkapi. Sebab kita tak akan boleh bahagia hanya dengan duduk dalam rumah kita saja. Dia mesti bermasyarakat. Itu ujian dan ukuran dia nak berbahagia dalam dunia. Itu sebab Nabi sebut dia tidak beriman 3 kali Nabi sebut. Kemudian semua tanya, sahabat tanya, siapa dia Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Apa sebab? Nak ukur KPI beriman tak beriman, tanya jiran sebelah rumah, jangan syok sendiri.
Tu Nabi kata pada seorang Arab Badui itu, bila Arab Badui itu kata aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang beriman, Nabi kata alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang muslim. Sebab apa? Sebab muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan, mesti dibuktikan dengan perbuatannya. Ambil mic nak kan? Ambil mic nak bawa assalamualaikum pada semua penduduk-penduduk di PPAM Seruling Presin 5. Dengan ini saya mengumumkan saya Islam. Tak ada hal, tak ada. Saya seorang Islam tahu. Boleh. Tapi berani nak? Saya nak maklumkan saya lah paling beriman dekat blok A ni. Berani tak berani? Tak berani dah. Kan? Siapa kita nak ukur iman kita ni? Kan? Tu salah satu dia. Dia baik dengan jiran dia. Jangan kawan dengan anak orang. Jangan kawan dengan anak orang tu. Jangan kawan dengan anak orang tu. Sudah budak tu pun tak tahu nak kawan dengan siapa. Tu yang duduk kat rumah main game tu. Nampak? Macam tu. Kan? Tu sebabnya bila berhubungan, bilanya ada hubungan suami isteri, maka benda yang paling asas sekali yang kena ada adalah penyatuan suami isteri itu perlu diperbaiki dari masa ke semasa sebelum datangnya orang yang baru di dalam rumah, yakni anak. Kena jelas sebut. Orang perempuan marah sebut orang baru di rumah ni. Orang baru tu anak, baby. Kan? Sebelum lahirnya anak, suami isteri kena mantapkan diri. Kan? Abang sebagai suami, maka abang ni lah ketua keluarga. Ya? Jadi kamu sebagai isteri kena dengar cakap abang ni. Abang ni walaupun gaji taklah seberapa, grade abang pun jusa ya, rumah ya. Contohlah kan. Itu anda tu kan. Grade abang pun grade 19 je. Pekerja biasa, tapi insya-Allah berilah abang peluang untuk mendidik dan mencorakkan keluarga ini. Isterinya pula PTD grade 48. Abang, saya walaupun saya berpangkat tinggi di pejabat, tapi saya tetap isteri abang. Sebiji cendera aku 7. Jadi abang, kalau ada salah dan silap saya, beritahulah saya. Abang didik, tegurlah saya. Iya, tu sebab saya kalau masa bagi khusus pra perkahwinan tu, saya kata orang yang sebelum kahwin ni dia kena ingat setting dia. Bila meminang, dia bukan minta pada mak ayah, dia minta pada Allah. Ya Allah, kau bukakanlah hati mereka supaya dapat terima aku. Minta dengan Allah, bukan minta dengan Allah. Masa bernikah tu, aku terima nikahnya. Bukan nikah hadapan qadi, bukan nikah hadapan orang, nikah hadapan Allah. Ke rumah Allah kadang-kadang. Memang di hadapan Allah. Allah ada di mana-mana. Itu sebab pada malam pertama, benda yang paling penting setting sebelum aktiviti-aktiviti lain. Faham? Masuk malam yang pertama tu, ni saya, mana yang dah terlepeh tu tak apalah, repeat lah balik malam gam. Kan? Maksudnya malam yang pertama tu salam dulu, salam. Yang isteri pun salam, cium tangan. Cium tangan tu pap dia tak lepeh. Malu dah. Macam inilah abang nak bagi tahu, abang ni hanyalah anak manusia, bukan anak malaikat. Tak lari daripada buat salah dan silap. Kalau ada salah silap abang, tolong jaga abang ya. Tolong tegur abang. Abang, isteri pula, saya pun sama abang. Saya pun banyak salah silap. Kalau saya buat salah, abang tegur saya. Setting. Macam mana pun bang, abang suami saya, insya-Allah saya akan berusaha untuk jadi isteri yang taat kepada suami. Suami pula setiap hari ada je benda dia bawa balik tang surau. Bukan bawa balik mihun tu dah. Malam ni mihun ke tak? Tak ada. Tak, maksud dia bawa balik ilmu yang dia dapat. Tadi abang dengar ceramah ustaz tu cakap, rupanya orang perempuan ni senang masuk syurga. Untunglah isteri abang ni. Iya ke bang? Iya. Rupanya jaga solat, jaga puasa, kata Nabi, jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, dan taat perintah suami. Orang perempuan kalau buat empat-empat ni, masuklah dalam syurga ikut mana-mana pintu, ikut pilihan hati kamu. Ya ke bang? Abang macam mana? Itulah tu. Tahulah. Nampak kaya nak aku ni.
Kan? Sia nak bawa. Saya tak nak bang. Kalau tak nak, kenalah redha dengan aku juga membuat. Okey. Nah, sign. Dia tak. Dah, dia nak transfer geran tanah itu. Allah. Kau kayak mana sanggup buruk. Kan? Tentulah. Maksudnya macam itulah. Jadi mana kata, saya memang macam tu. Saya memang menggayakan dengan lakon dengan sekali biar dia faham. Kan? Macam itulah. Ya? Sebab perkara-perkara asas yang macam tu, nak memperbaiki, nak rapatkan hubungan suami isteri ni supaya dia jelas mana dia nak bawa keluarga ni. Abang kalau boleh nak keluarga kita ni biarlah kita punya konsep dia, konsep Islam. Gitu. Kalau boleh kita sentiasa membiasakan diri kita, melazimkan diri kita dan keluarga kita ni pergi ke rumah Allah. Ya, surau tu punya lawa. Surau Jannatul Firdaus tu. Tak ada mana. Jarang jumpa surau yang berani letak nama syurga Firdaus ni. Satu-satu yang berani letak sinilah. Ya, bayangkan. Kayak mana? Kayak seruling gila betul. Dalam seruling masa mana tu kan? Contohlah kan. Jadi makna kata dia melazimkan pergi ke surau. Percaya cakap saya. Orang yang dah biasa pergi surau, dia rasa lain macam tak pergi surau. Orang yang jarang, macam malam ni, ramai yang jarang pergi surau. Malam ni nak datang sebab Samsul debat. Puih ni menang di kanan. Okey, tak aku datang. Ada tak orang tahu aku tu? Dia tak pernah datang. Bila tak pernah datang, kita raikan. Sono tengok sahabat-sahabat datang. Lain kali datanglah. Kita memang tiap-tiap malam ada kuliah sini. Kecuali Sabtu malam Ahad dia tak ada. Sebab tahulah kan, Sabtu malam Ahad untuk family. Ya ke tak tu? Betul. Tengok. Saya tahu. Mana ada imam begitu? Saya tak ada. Saya agak-agak tadi tu. Nampaklah. Setiap malam ada. Dan bayangkanlah, Nabi sebut apa? Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Ya. Betul. Jadi bila dah biasa datang, semua nak datang. Kadang-kadang anak tanya, "Bah, malam ni pergi surau tak?" Pergilah. Takkan tak pergi. Nampak? Sebab halangan nak buat kebaikan dalam rumah tangga ni dua je. Pertama hawa nafsu, kedua keraguan. Dua tu. Dua-dua tu setan punya wajah ni. Hawa nafsu macam mana? Suka pada benda-benda selain daripada ibadah. Tengah siap nak pergi surau. Bang, di mana pergi surau? Kata malam ni nak makan luar. Tengok. Nafsu berdarah ni. Kata malam ni nak makan luar. Kalau kuat lah iman dia tu kan. Memanglah jadi makan tu. Bagi solat tu kan lama pun. Imam kita steady. Nak pandang Allah. Ya. Iya ke bang? Dia faham. Kan pandai lah bisik. Imam malahnya lama dah. Macam tu kan. Iya. Betul tak? Kita ni tak? Bang, kata makan kat luar. Iyalah. Yalah kali-kali lah pergi surau. Tu tak bunuh orang lelaki tu. Nampak tak? Satu lagi anak. Anak satu lagi yang kalah dengan anak tu. Abang, kata nak pergi pasar malam. Alah, abang pergi surau kejap je. Lepas dah pergi pasar malam, lambat tutup tu. Abang. Itu maksud dia hawa nafsu tu. Nak menangani hawa nafsu tu. Yang kedua, keraguan. Yalah keraguan. Contohlah semayang. Semayang berjemaah. Datang surau semayang jemaah kan. Soalan. Saya nak tanya semua. Semayang berjemaah. Berapa kali ganda pahala dia berbanding semayang seorang? Berapa kali ganda? Berapa? Tengok. Imam dia jawab. Sebulan suara. Ijma' ulama sependapat. Tak ada yang jawab. Jap dalam 20 ke 27 macam tu lah. Tak ada. Tak ada yang jawab 23 kan 25. Tak ada. Semua jawab 27. Sama. Tapi kenapa tak ramai? Sebab keraguan tu. Dia tak yakin. Kalau dia yakin tu, dia yakin dengan hati. Cuba tukar 27 kali ganda tu dengan duit RM27. Semayang jemaah sekali RM27. Macam Monoh melempah sampai ke jalan tu. Tutup jalan orang semayang. Marah kan. Surau kocik mana. Macam mana macam ni. Kata marah. Parking imam pun tak ada. Parking imam mana orang parking. Bayangkan.
Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sampai hujung, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok okey. RM27. Oh. Macam tu lagi kan. Tak payah habis kerja dah. Satu waktu RM27. Tu lagi. Yang soal, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada lah. Dia tanya kawan. Kenapa ni? Ustaz, sistem. Ambil sikit. Orang perempuan masa tu kat belakang kan bincang. Kau dah berapa lama dah sembahyang sini? Baru 2 minggu. Banyak duit kau. Untunglah. Aku baru tahu jiran aku dia tak cakap. Beritahu lah. Nak kaya seorang-seorang. Nampak? Duit ni masalah. Itu orang perempuan. Orang perempuan yang memang biasa bincang benda macam tu. Orang lelaki tak. Orang lelaki dia bincang isu dasar. Agak-agak kau lah. Kalau kita ni semayang jemaah dapat 27. Imam dapat berapa? Ditahan ni motor imam. Imam cakap. Imam dapat berapa? Imam cakap. Imam je ni merendah hati. Alhamdulillah. Cakap mam. Benda ni kena telus. Imam, iyalah dia tengok lah. Kadang-kadang ni contoh kan tau. Tak sama tau, tak betul ni pun. Ni contoh. Imam cakap, tengoklah kalau time khusyuk tu lebih sikit. Kadang banyak. Tapi kalau lupa-lupa tu, tapi tahu pun RM40 tak lagi lah. Tu contoh lah kan. Malam tu bertumbuk nak jadi imam. Asyik dia jadi imam, aku nak kan? Nampak tak? Sebab duit. Senang kan? Pahala yang Allah bagi lagi besar nilai. Tengok malam ni kan. Siang tadi macam-macam masalah ni. Macam-macam kekusutan gitu kat luar. Kat rumah macam-macam hal. Datang surau mana ada kusut? Semua tenang hati. Dengar ceramah tak ada yang macam apa? Tak ada. Tenang hati. Masalah tu macam lupa sebab kita duduk di rumah Allah ni. Setting dia sama. Tu sebab orang pergi. Contoh kan. Kenapa orang pergi umrah pergi haji? Kan? Bila kita pergi Makkah, pergi Madinah kan. Kenapa pergi semayang sunat tu banyak kali orang tak suruh pun? Kenapa? Apa sebab? Siapa yang dah pergi umrah ni, dia tahulah. Paling tidak lah, pergi umrah, pergi haji kan. Dia tahu dah. Lepas dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bangun dia. Allah, bismillah. Kadang-kadang dia dah tahu dah. Semayang tahajud lah, semayang sunat taubat lah, apa semua. Dia nampak dah. Sampai satu tahap tu dia bangun. Allah amat, hantarlah apa pun sana jadi semayang. Ada punyalah nak semayang. Betul. Kenapa jadi macam tu? Sebab orang pergi sana tak ada siapa bawa dunia. Tak ada. Tinggal kau ketua kampung kau. Saya ada orang pergi Makkah tu, tengah mak begitu. Saya pengungsi blok A di PPM Seroleng Putrajaya Precinct 5. Ada pula belakang tu. Contoh ada ke nak beritahu? Tak ada. Sebab kau tahu tak ada mana pangkat kau di sana. Sama ada ke kain ihram beza-beza? Tak ada, kain putih itulah. Yang seorang tu kain ihram kan. Gucci dia. Mak kain ihram yang Adidas weh, tak ada. Tak ada. Itulah dia kadang-kadang kita tengok kan. Yang daripada negara-negara miskin siapa yang datang yang tauk tu lusuh-lusuh, kain cadar pakai. Betul. Sebab sama yang kita ni di sisi Allah Ta'ala. Macam apa? Kat sana kita tinggalkan semua benda tiba-tiba jadi baik. Sebab setting kita. Macam tu juga bawa ke surau. Sebab sadar diri kita. Cuba tengok. Saf pertama untuk gaji RM10,000 kata. Ada? Saf kedua RM5,000 kata. Yang belakang tu semua B40. Mana ada? Tak ada. Tu sebab nak dapat ketenangan datang ke rumah Allah. Bawa anak-anak kita. Budak-budak memang macam tu. Dia duduk macam ni, dia boring macam tu. Budak-budak. Setting kita nak didik anak ni memang macam tu. Ayah tengah semayang, Allahu Akbar. Anak panjat-panjat, ayah tengah semayang. Itu biasa. Sebab anak ni dia tak faham apa perbuatan ayah. Dah nama budak. Tapi setidak-tidak dia kacau ayah masa tengah solat. Maknanya dia dekat dengan perbuatan solat ayah. Emak marah. Pergi main jauh. Orang nak semayang pun tak senang. Sampai ketua budak tu. Waktu semayang kan main jauh. Abah. Dah yang manjik tu budak lain lah. Kalau ayah tengah semayang, emak panjik.
Itu patut kau halauan. Apa tahu mana apa yang kau tua-tua ni. Faham? Macam tu. Iya. Tu datang ke suatu tu ada setengah masjid yang have tu. Dia ada tempat playground untuk budak-budak, untuk apa semua dengan CCTV dan apa semua. Memanglah. Tapi nak memberitahu pembudayaan datang bawa ke rumah Allah ni penting. Ya. Itu sebab orang tua-tua dulu mungkin tak ada kesedaran yang macam itu, tapi paling tidak mak kita apa dia? Pergi ngaji. Kau nak jadi kafir ke? Pergi ngaji. Nak masuk ngaji. So dekat dengan Allah. Maklah. Jadi itu dia. Dan kemudian seterusnya selain daripada kita mantap ke hubungan kedua apa? Kena tengok balik, semak balik tujuan berumah tangga. Tujuan berumah tangga yang terbaik sekali adalah kita tengok rujuk balik kepada peristiwa hijrah Nabi. Tengok balik. Peristiwa hijrah Nabi. Nabi nak berubah ni, nak berpindah ni daripada Makkah pergi ke Yathrib, bukan sana. Tapi nak beritahu kenapa Nabi buat, Nabi disuruh pergi, kenapa Nabi tak banyak membantah, kenapa Nabi tak jawab? Salah, tak ada. Waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi dah ditunjuk oleh Jibril. Nanti kau nampak tak tuan, itulah ada Yathrib, tak lama esok kau akan pergi berhijrah ke sana. Allah akan perintah kau jaga ke sana. Jadi Nabi dah ready tu. Dah tahu, tahu dah. Dan maknanya Nabi dah melalui peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi dah naik dah Buraq tu. Tapi disebabkan oleh nak berhijrah ni, kenapa Nabi tak panggil? Dah tahu dah semua nak bunuh Nabi. Semua jalan dah kena blok. Kenapa Nabi tak cakap, ya Allah kau hantar Buraq seekor, senang sikit. Tak ada. Sebab nak bagi tahu perubahan yang kita buat ni bukan satu benda yang mudah. Dia memerlukan kepada usaha. Kan? Maknanya yang paling penting sekali Nabi sebut dalam peristiwa hijrah itu adalah inna a'malu bin niat. Dan Nabi sebut wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankiwa fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa yang berhijrah niat dia kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Macam tu jugalah makna biarlah niat tu kerana Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 100 Allah dah bagi tahu. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wasa'ah. Barang siapa yang berhijrah niat dia buat perubahan ni kerana apa? Fi sabilillah, di jalan Allah, niat kerana Allah, yajid fil ard muraghaman katsira wasa'ah. Maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Apa takut? Kahwin dulu tak ada, apa pun tak ada, basikal pun tak ada. Kan? Kongsi-kongsi bayar sewa rumah. Apa pun tak ada. Tapi dengan lepas kahwin, boleh beli TV. Dah boleh beli sofa. Dah ada meja makan yang 4 orang tu. Jadilah. Semua boleh beli. Dulu masa bujang, apa tak boleh beli? Nampak tak? Itu sebab dia yakin bila niatkan Allah, ada rezeki Allah Ta'ala bagi. Risau. Ada orang tanya saya 2 bulan lepas, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya tu? Dia tanya soalan tu. Saya kata bukan tak pernah sampai. Cuma orang ke alamat rumah tu masalah. Pahala. Dia butuh. Kalau butuh pula, rezeki ni tidak semestinya sama macam yang kita minta. Dia bila kita minta dengan Allah 3 je keadaan. Kalau kita beriman, kita kena percaya 3 je keadaan bila kita berdoa. Apa dia? Pertama, Allah bagi sama macam yang kita minta. Kedua, Allah tak bagi sama macam kita minta, tapi Allah bagi lagi baik daripada apa yang kita minta. Atau yang ketiga, Allah tak bagi sekarang, Allah simpankan untuk kau yang akhirat besok. Tu ya. Sangka baik dengan Allah. Tu ya. Allah dah bagi, Allah tarik pula. Jadi banjir, tenggelam. Tu yang malam tahun baru tu saya, Dr. Zahar, Ustaz Asli dengan Ustaz Abdul Khairi tu bahaskan tajuk forum tu, mana milik kita. Akhirnya tak ada milik kita. Tu sebabnya dalam rumah tangga tu copek-copek kita membina keluarga tu, kita nak perbetulkan setting niat kerana Allah. Kadang-kadang kahwin tengoklah. Kenapa kau nak kahwin? Amak bising. Masa bila amak tak bising? Dia cakap. Amak memang bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin? Bila nak beranak? Bila dah beranak, laki je nak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak kau jaga. Tak salah lah beranak. Amak memang macam tu.
Dia memang gama. Dia kalau tak sound bukan mak nama. Kan? Dia memang loudspeaker macam tu. Yang seorang tu kenapa nak kahwin? Imam tanya, kenapa nak kahwin ni? Kawan-kawan dah habis kahwin dah, mam. Tinggal saya je belum. Kenapa nak kahwin? Umur banyak dah, mam. Bila lagi nak kahwin? Yang seorang bila nak kahwin? Kenapa kau nak kahwin ni? Saya geram mana tengok dah perempuan lagi teruk. Susah kan nak jumpa. Kenapa nak kahwin? Imam, insya-Allah saya nak kahwin ni kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Salah. Yang faham-faham lah, tak faham. Dia dah tak ada alasan lain. Sampai hati abang buat saya macam ni. Kenapa bang? Kenapa? Kerana Allah. Kan? Tapi macam itulah. Ya? Tapi bukan itulah yang saya nak tekankan. Nak tekankan sebenarnya dalam hubungan kita ni penting membetulkan niat. Macam bekerja lah. Bekerja. Kenapa dia kata nak bawa pada nilai ibadah? Kena niatkan Allah. Kan? Datang niatkan Allah, dapat pahala. Datang dah lah datang semayang. Niatkan Allah apalah. Baru pahala yang besar. Asal datang malam ni? Samsul debat. Dapat selfie kan jadilah. Contoh lah kan. Memang dia dapat pahala semayang malam ni. Tapi tujuan dia tu niat rugi sama sekali. Sebab apa? Sebab dia tak betul-betul pasakkan niatkan Allah. Kalau jumpa Samsul debat, dapat beri gambar, tu bonus. Tapi dan malam ni lillahi ta'ala ya. Macam tu. Nah, kan? Ada makan, tak ada makan. Aku tetap datang. Nak confirmnya tu ya. Macam tu. Gurau tuan-tuan ya. Nah, jadi kemudian apa? Nilai-nilai yang diterapkan dalam Al-Quran. Ini penting. Begitu juga dalam rumah tangga, kita kena mantapkan nilai-nilai. Maksudnya akhlak. Apa Nabi kata? Ta'dibu auladukum bisalasati asya. Adabkan anak-anak kamu. Tengok, ta'dibu. Mendidik itu digunakan perkataan ta'dibu, mengadabkan. Adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar mereka sayang Nabi. Sayang Nabi ni 2. Pertama, macam mana Nabi sebut? Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut, kerana selalu sebut nama Nabi. Selawat banyak-banyak. Walaupun hari tu PKP lockdown tak boleh nak berangkat dalam rumah dengan keluarga. Buat sepanduk sendiri, besar A4 pegang abah. Tak apalah. Tapi sebenarnya bukannya perbuatan itu, tetapi lafaz kita berselawat pada Nabi. Sebab Nabi sebut apa? Nabi kata faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Ajar anak kita lazimkan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ajar anak kita, ajar keluarga kita macam tu. Orang perempuan kami masak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Buat. Dan Nabi sebut inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat daripada aku. Dan begitu juga bila sayang Nabi, macam mana? Sayang Nabi kita akan buat apa yang Nabi gambar dan tinggal apa yang Nabi tak gambar. Maksud apa Nabi buat, kita buat apa? Hidupkan sunnah Nabi. Ke rumah tu biarlah ada makanan-makanan sunnah. 2 makanan yang kena ada. Pertama buah tamak, yang keduanya madu. Faham perempuan? Madu lebah. Dia torang sebut ustaz, betul kan? Betul? Makanlah pagi-pagi kan? Ini mentang-mentang lah prisin di Mesroling. Di serapan apa? Kalau konflik nyampah ada. Kan? Buah tamak jangan tinggal. Ini buah tamak nak jumpa bila? Sekali lagi, ijma' ulama' sependapat. Bulan poso. Habis bulan poso, kotak buah dengan usuk-usuk hilang. Usuk tayub hilang. Tiba-tiba nak poso tolongan balik. Dah nazak bunyi dah. Usuk tayub. Ya usuk tayub. Pagi raya meninggal kawan. Tak tolongan bunyi dah. Kan? Nah, itu masalah. Tak hidupkan. Nabi pesan apa? Barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari, maka akan dijauhkan penyakit keracunan
Termasuklah sihir. 7 biji makanlah. Nak diet tu lah deh. Baiklah. Hidupkan sudah Nabi. Apa lagi? Sedekah. Ambil nombor akaun surau Jannatul Firdaus. Nombor akaun CIM. Saya itu apa yang Islam? Maybank. Akaun Maybank. Bank Rimau bagi. Kita pun transfer. Pam. Dekat description tu kan. Doakan saya kaya. Amount RM1. Tahu dah. Tak ada dah pakai kod lain. RM1 lah. Tahu dah tu. Awal bulan RM1. Dapat gaji 2 hari dah pun RM1. Dapat Citra RM1. Dapat bonus RM1. Macam tu lah. Kadang-kadang lah. Bukan orang sini lah. Serakah. Sebab apa? Kadang-kadang kita poning kepala banyak masalah dalam keluarga akhir-akhir ini. Contoh. Ingat Nabi dah beritahu apa? Dalam hadis Nabi sebut. Sesungguhnya bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Tuan-tuan yakin, tuan-tuan buat. Tuan-tuan tak yakin, jemputlah bala tu datang. Jemput. Merungut hidup. Sedekah. Sedekah kita kan rasa lapang, rasa tenang. Contoh paling senang kan? Bila Samsul Debat nak datang, contohlah penceramah datang. Tanya imam, "Bang, malam ni agak-agak berapa ramai datang?" Saya ingat saya nak sedekah makanan. Yang tu. Samsul Debat dengan makan apa? Tanyalah. Barulah betul. Manjang selera pengusi ikut Contohlah. Contoh. Dia pun tanya, "Mam, saya nak tanya, saya ingat saya nak sumbang makanan malam ni. Agak-agak bajet untuk berapa orang?" Kita target dalam 200 orang. Lain kali lah mam. Tak jadi. Tak jadi dah. Tak jadi pula. Contohlah. Tak, bila-bila lah macam nampak ada apa. Kita dengar apa, biasa-biasa yang datang mungkin dalam 50 ke 100 orang. Dia sedekah si lemak. Yang tak pun, beli temikai. Potong 200. Umai. Itu nipih waktu kau potong. Kan? Contohlah. Kan? Jadi makna kata, kita ni bersedekah ni kadang kita gambar fikir duit yang banyak. Tak, semestinya. Kan? Iya, tuan-tuan. Lepas tu janganlah sebab makan, ada makan, tak ada makan. Kan? Sedekah ya, bagi sumbangan. Daripada duit-duit sumbangan tu, dapat baik kapetnya. Kan? Selagi mana orang pakai, mengalir pahala. Walaupun besok ada kapet baru, dia tampal dekat atas ni. Mengalir lagi. Walaupun sebab kapet tu masih ada. Baiklah. Macam tu lah kira. Kan? Dan bila sebut tu, yang pertama tu, bihubbi Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Yang keduanya bihubbi ahlihi, menyayangi ahli keluarga Nabi. Ajar anak ahli keluarga kita tentang sirah. Cerita macam Siti Khadijah, cerita pasal isteri Nabi, cerita pasal anak-anak Nabi, cerita pasal sahabat-sahabat Nabi, cerita semua. Dan yang ketiganya biqiraatil Quran, dengan membacakan suci Quran. Sebab apa? Sebab takdibu ni adab, tuan-tuan. Adab. Pentingnya kita menerapkan nilai-nilai adab. Sebab hari ni apa yang berlaku di dalam negara kita, contoh. Kita bukan cerita politik. Tapi apa yang berlaku dalam parlimen, bergaduh ni. Kita tak sebut parti mana tapi dalam tu yang ada jawatan, bon joget-joget, apa pasal? Dekat sekolah kita tengok PDPR. Anak murid tak hormat kat cikgu. Cikgu kata, "Mana anak murid? Okay, semua saya tengah ni, siapa tolong on ni kamera." Budak anak-anak murid cakap, "Tak boleh on, data dah habis." Sedangkan main game. Dia cerita apa? Jiran dengan jiran, nampak jiran tarik muka. Kita pun cakap, "Aku buat salah apa ni?" Sebenarnya negara kita sebenarnya sekarang ni sedang menghadapi satu krisis nilai, ataupun kita sebut sebagai krisis adab. Dulu-dulu tanyalah orang-orang lama. Nampak orang tu, "Assalamualaikum pakcik, pakcik sihat? Pakcik dah makan belum?" Anak-anak yang dulu. Hari ni kalau orang tua boleh dengarlah budak-budak cakap macam tu, mesti dia akan tanya, "Ya Allah, dia ni nak siapa ni? Elok mana tanya macam tu? Pakcik sihat? Pakcik mesti belum makan kan? Pakcik kita makan sama nak?" Budak ni. Budak-budak hari ni budi bahasanya dah. "Dik, kau nampak tak? Tanya lain. Ilaha illallah. Budak sangat. Bukan budak tu saja, termasuk bapak budak. Cerita betul kan? Dulunya mana? "Assalamualaikum, salam. Ya cik,
Mak ada cik. Cik masuk, cik duduk dulu ya. Saya panggil mak jap. Tutup TV. Tutup TV. Dulu mana ada remote? Dulu kita remote. Kita yang tukang-tukang TV itu channel berapa bapak kita nak kan? Kita lah remote. Tutup TV, pergi dapur. Mak, cik apa tu nak jumpa? Mak jangan lama sangat. Cerita tengah sadap ni. Tengok alah lama alah bermurah. Mengajak aku ni kahwin sekian, bercerita pasal jiran lain. Dah habis tu pap. Okay, balik dia. Dia berlari, kita pun berlari lah pakan TV. Cerita dah habis. Dulu mana ada Astrobion? Boleh rakam-rakam, tak ada. Budak sekarang, Assalamualaikum, salam. Mak ada cik, ikut belakang. Tu suruh orang tu ikut belakang. Dah lah rumah teres, tongah pula tu. Kuang hajar. Orang tua tu pun pergilah belakang. Kira kotak dah rumah India mana pula salah. Salah rumah pula. Kono kira balik semula. Oh, menyusahkan betul. Kok rumah banglo tak apa, boleh pergi rumah semedi, boleh pergi topik. Ini cerita keadaan. Adab tau. Dulu kalau nak hantar mengaji anak-anak, berjumpa dengan guru tu memang tak tahu lagi guru ni terima ke tidak. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ada apa tu? Itulah Ustaz, ni anak saya ni. Kalau boleh nak sangatlah Ustaz. Biarlah dia belajar mengaji dengan Ustaz, dapat Ustaz ajar dia sikit-sikit. Kan? Oh ya, kalau saya ni anak murid ramai dah ni. Alah Ustaz, tolonglah Ustaz. Seorang lah Ustaz, tak tolong. Yalah. Saya cubalah ya. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Itulah Ustaz, satu lagi ni rotan Ustaz. Kalau dia buat perangai rotan Ustaz, jangan mati sudah. Betul dulu. Lepas tu, iyalah, punya gembira. Macam mana bang? Isteri tanya. Alhamdulillah, Ustaz tu setuju aja nak kita. Macam tu lah. Sekarang, kau ambil ni duit RM50, kau pergi surau tu, kau pergi ngaji dengan Ustaz tu. Budak-budak tengah ngaji tu. Jumpa pun tidak dengan Ustaz tu. Dengan imam tu tak ada jumpa tu. Yang rumah teres tu lagi pula. Kan? Pergi belajar kat rumah tu. Nah, pergi masuk. Ambil duit ni tunjuk ke Ustaz tu. Tidak jangan tu. Maaf, abah penjalan. Kata abah tin, ambil. Mana ada apa ya kan? Tak ada tu. Beza dulu dengan sekarang. Barat. Adab ni ya men. Tu sebab orang kata makan sirih menganyang tidak. Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Orang dulu. Tu sebab Imam Malik kata, biarlah tak ada ilmu, biarlah ilmu sikit kata. Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Kan? Nampak guru macam mana? Dulu berani angkat muka dengan guru pun tak berani. Imam Syafi'i dulu dia pernah dalam kelas, dalam kuliah Imam Malik mengajar ni, dia ambil elio je ni tapak tangan. Imam Malik ingat dia main. Kau main apa tu? Dia kata, kau main apa tu? Dia kata, demi Allah wahai guruku, aku tak ada duit, aku ni miskin. Aku catat nota kau pakai elio aku ni. Tapi nak beritahu apa pentingnya adab dalam menuntut ilmu tu. Tu sebab anak murid Imam Malik yang paling senior nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Dia kata aku mengabdikan diri aku untuk menuntut ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun, tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Cuba fikir. Bayangkan kan? Macam itulah kira tuan-tuan. Jadi makna kata adab ni kau nak terapkan nilai adab. Kau nak cari pokok berbuah, pucuk lobek, dahan berdaun. Kau nak jadi insan bertuah, duduk beradab, tagak bersantun. Itu dah. Kan? Seterusnya apa? Niatkan sebagai ibadah. Soalnya jalankan peranan masing-masing. Sebagai seorang isteri. Sebagai seorang isteri, apa yang betul buat? Antaranya mengelola amanah dan harta suami. Orang perempuan. Mengelola, makna bukan memunya. Mengelola. Kan? Orang perempuan kadang-kadang dia terlupa. Dia cakap, ini rumah nama saya. So please behave. Rumah dia cakap dengan suami. Dia bukan kira nama siapa. Walaupun rumah tu nama kita orang perempuan, tetap suami ketua keluarga. Nak keluar pada rumah tetap minta izin suami. Kena merujuk pada suami. Kan? Mengelola amanah dan juga harta suami.
menguruskan, sebab suami mungkin keluar mencari rezeki. Kedua, melayani dan juga menyokong pekerjaan suami, tentunya pekerjaan yang halal. Mana menyokong apa juga karier suami, walaupun tukang kebun, walaupun dia pengawal keselamatan, tetap menyokong. Yang mana dia mencari rezeki halal. Apa bang, yang penting rezeki halal. Sebab tak apa ke gaji sikit? Abang lupa Nabi pesan apa? Carilah rezeki yang halal, sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan, bukan dengan miskin. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Betul ya? Ada orang kaya garu-garu kepala. Kenapa bang? Duit dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kau orang tu? Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta. Padahal dia susah sangat. Kan? Itu dia. Kedua, melayani, menyokong suami ini tentunya bukan yang halal. Ketiga, sebagai ibu yang sudah memiliki anak, berperanan untuk didik anak-anak. Yang basic-basic, ajar anak cakap elok-elok, jangan tinggikan suara. Kan? Macam saya dulu, adik-beradik saya dengan mak saya, kepantangan mak saya menyebut orang. Orang nak tu, orang nak ni, memang kau nak penampak. Bayangkan sampai macam tu sekali lah. Sebab mak kata, kau ada nama, sambut. Alung, Angah, saya. Sebut. Jangan sebut orang. Bayangkan. Itu keluarga saya tu ajar tu. Lepas tu jangan. Pukul 7 berani buka TV. Mana berani? Sekarang boleh tengok drama Puncak Cintaku. Pukul 7 Intan Najwa, heroin dia bersama-sama berjemaah dengan anak-anak tengok. Saya tak tengok, saya tahu tajuk imam. Tahu tajuk dia. Kan? Tak tahulah, dah habis kan. Tak, bukan puncak, takluk cintaku kan. Ingat tu tak tahu pula kan. Didik anak-anak yang basic-basic. Tetapi itu sebab saya kata peranan mak ni sebagai seorang ibu memang ikutkan hanya melahirkan anak dan melayani suami. Dua tu je. Tapi banyak kerja-kerja ni sebab dia membantu suami. Apa lagi? Memberikan ketenangan dan kasih sayang pada suami serta menjaganya daripada perbuatan maksiat. Apa maksud dia? Layan suami sebaik-baiknya. Benda ni ramai ambil ringan. Kadang-kadang bila dah 20 tahun, dah 10 tahun, 15 tahun dia dah mula. Dia ambil, orang kata dalam bahasa orang, bahasa Jawa tu lah, take things for granted. Macam tu lah. Dia ambil ringan. Suami pegang je, rimas lah bang. Suami, perempuan nak pahala ni, nak pahala banyak. Suami masuk dalam bilik, berlari masuk dalam bilik. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu lah. Kalau suami kata, tak apa, sambung kerja kau. Pahala. Sebab kita tanya, bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada. Kau baring sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur. Macam tu. Kau nak pakai bahasa macam tu. Jadi budak tu pun berfikir, apa ni ukur tu? Budak-budak tak tahu kan. Macam tu lah. Ya? Makna kata penting. Ni penting besar. Jangan main-main. Benda ni lah yang banyak membawa pada masalah rumah tangga hari ni. Dan kalau ada masalah, cakap. Jangan ambil ringan benda. Ya? Dan menjaganya pada perbuatan maksiat itu kena faham lah ya. Kemudian tidak menyusahkan suami dalam menghasilkan nafkah yang halal. Abang berhentilah kerja macam tu bang. Carilah kerja lain. Suami nak dapat kerja pun susah. Dia bukan tak nak. Dia kalau boleh nak gaji tinggi. Siapa yang nak gaji rendah? Tapi itu dah tu yang ada. Dia buat yang terbaik. Kena yakin rezeki pada Allah ni. Kan? Dan begitu juga kan, memastikan dia menguruskan rumah tangga, hal ehwal rumah tangga. Itu yang dari segi makannya, aturannya, anak pagi. Orang lelaki memang tak baik-baik benda tu dah. Lelaki akan bantu suami untuk menyelaraskan juga kan. Kemudian suami pula sikit lagi menjadi pemimpin keluarga, memberi nafkah dan memastikan kewangan keluarga dapat dipenuhi. Yang ini pun penting saya nak pesan. Kadang-kadang lelaki dia bagi ayat macam ni, abang ni anak sulung, jadi abang kena utamakan mak abang. Salah. Ya, bab nafkah bab nafkah bukan bab lain.
Kita tetap wajib buat baik pada mak ayah kita. Tapi kalau bab nafkah, mesti isteri anak-anak dulu baru mak. Saya nak sulung, dia bagi duit ke mak dia. Kita dianggap berhutang kalau isteri tak reda. Jangan main-main. Tu sebab sebelum kahwin kena fikir benda ni dulu. Tu cerita mampu tadi tu. Abang ni kok gaji abang pun cukup-cukup makan ya. Sebelum kahwin dah cakap, ya apalah bang, saya faham, saya pun kerja, pandailah saya apa. Tapi bila dah kahwin lupa. Lepas tu bergaduh. Bapak 1 sen pun tak pernah bagi saya. Jangan lupa dulu masa sebelum kahwin. Cakap apa? Itu orang lelaki kadang takut kahwin tu. Ya Allah. Tak, dia takut kahwin tu maksudnya dia kena pula yang dia jenis tanggungjawab pada mak dia. Tetapi dia tetap kena bantu mak dia kalau mak dia susah. Kalau dia boleh bagi nafkah pada isteri, dalam masa yang sama boleh bagi sumbangan, boleh bagi bantuan pada mak dia, itu yang terbaik. Tapi untuk mengutamakan, kalau contoh memang ngam dengan nafkah tu bagi kat isteri, memang kena utamakan isteri. Sebab ibu dia ada suami dia. Kalau suami dia dah tak ada, tu kena fikirkan ikhtiar jalan untuk bantu mak. Melainkan darurat. Tentu nafkah bulan tu nak bagi. Yang abang tak dapat bagi nafkah bulan ni. Kenapa? Mak nak operate bulan ni, abang bagi kat mak. Nampak? Jadi saya cakap, yalah bang, mak abang pun mak saya juga, settle. Kau tak faham bahasa kat bini tu yang parah tu. Ini keadaan dia. Kemudian menjadi pendidik bagi isteri dan anak-anaknya. Suami kena didik isteri, kena didik anak-anak juga. Bagi nasihat-nasihat yang baik. Kan? Dan begitu juga mengatur keluarga dengan nilai-nilai sudah ditetapkan. Sayyidina Umar kata, kalau nak didik anak ni ada 3 peringkat. Pertama, 7 tahun pertama layanlah anak seperti raja. Apa dia nak bagi. 7 tahun pertama sahaja. Apa dia nak bagi. Sebab apa? Sebab tak ada masalah sekarang ni kedai RM2 banyak. Kan? Tolong bagi je. Tapi masuk je 7 tahun kedua, layan anak seperti hamba. Dah mula bagi kerja, dah mula bagi tugas. Kita dulu kan macam tu. Kena sapu rumah, kena kemah rumah, kena basuh pinggan, kena buat apa, buang sampah, buat. Tapi selepas 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat. Tapi yang jadi masalah ni kadang-kadang sekarang ni kita layan anak seperti raja ni sepanjang-panjangnya. Tu yang anak rosak. Ya. Jadi itulah dia, sebut sedikit ya tuan-tuan. Ikut kan banyak lagi nak cerita ni. Kan? Banyak lagi nak cerita ni. Kan? Tapi makna confirm lah kena panggil lagi ni. Rasa macam tu lah. Jadi sebab cerita tentang keluarga ni panjang kan. Tapi itulah dia, sebut sedikit kita dapat basic dia tu. Yang penting asas foundation tu kita kena ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pesanan saya Nabi ada sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya mereka minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tapi Nabi juga cakap manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nabi juga tegur pasal atas bawah. Apa dia? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Banyakkan sedekah kalau nak keluarga bahagia. Dan juga Nabi sebut, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan begitu juga tuan-tuan dan sekalian, kata-kata akhir saya nak beritahu pada semua, kalau nak jalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Nak jalan laju, jalanlah seorang-seorang. Laju-laju, tapi tak mana pergi tak tahulah. Tapi kalau nak jalan jauh, jalan sesama. Banyak tempat kita akan sampai, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Dan sedikit